Selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan Boleh Bicara Wanita, membincangkan tentang hal-hal rumah tangga. Pada petang ini kita bersyukur kerana berpeluang membincangkan tentang isu poligami dalam negara kita. Tanpa membuangkan masa, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel iaitu Dr. Camelia dan Puan Aliana. Tajuk ialah poligami manis atau pahit. Seterusnya saya mempersilakan ahli Camelia, Dr. Camelia. Bolehkah Dr. Camelia jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan poligami? Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke program ini, dan terima kasih kepada pengacara majlis kerana sudi bertanyakan soalan ini kepada saya mengenai isu poligami. Baiklah, saya akan memberitahu tentang maksud poligami. Poligami merupakan amalan masyarakat turun-temurun sejak sebelum peradaban Islam lagi, bagi memastikan amalan poligami secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup umat seluruhnya. Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang menghadkan amalan yang bebas sebelum ini dan mengambil jalan pertengahan yang lebih wajar. Syarat Islam menetapkan bahawa seseorang lelaki boleh berkahwin dengan lebih tidak melebihi 4 orang. Baiklah, itu yang dimasukkan dengan poligami. Seterusnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Puan Liliana tentang pengalaman Puan dimadukan. Terima kasih Tuan Pengacara dan Dr. Camelia. Saya akan ceritakan tentang pengalaman saya sebagai isteri pertama. Saya masih baru berpoligami. Permulaan yang sangat menyakitkan, tapi saya punya alasan untuk bertahan, mempertahankan rumah tangga saya. Bukan nak berkongsi dengan bagaimana kisah berpoligami saya ini. Bermula tidak perlu saya membuka aib suami saya mahu madu. 2 tahun lepas berlaku hal yang tak disangka. Dalam rumah tangga kami, ketika saya berada di rumah, ibu bapa yang baru menyebutkan tentang hal yang sebelum saya berkahwin dengan suami saya. Suami pernah nak dijodohkan dengan anak sepupu suami. Masa itu suami saya baru keras, kira dia setuju je. Lepas suami jumpa saya, dia berubah fikiran dan rancangan itu batal macam tu je. Tapi selepas anak saudara mak mertua saya jatuh sakit, dia menunda janji itu. Semula katanya nak ada orang yang jagakan anak lepas dia meninggal. Terima kasih Puan Liana sudah menceritakan tentang pengalaman Puan setelah dimadukan. Seterusnya, bolehkah Dr. Camelia memberitahu tentang tanggungjawab suami? Baiklah, saya akan menjawab soalan itu. Untuk menjadi seorang suami dan bapa, pada lelaki harus betul dan faham dengan jelas tentang tanggungjawab yang bakal dipikul. Peranan sebagai seorang suami itu bukanlah ringan, tetapi ia merupakan amanah yang berat dari Allah. Berdasarkan dalam dalil Al-Quran, dalam surah Al-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dalam Islam, tugas mencari dan memberi nafkah kepada keluarga terletak di atas bahu suami. Setiap bulan, para suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Islam itu agama yang adil kerana nafkah yang wajib dilandaskan pada kemampuan suami. Jika pendapatan hanya cukup makan sahaja, pemberian nafkah yang sedikit pun sudah cukup. Yang penting suami menjalankan tanggungjawabnya. Namun sekiranya suami
benar-benar tidak mampu, pincang dengan isteri dan minta mereka halalkannya. Tetapi sebaliknya gantilah nafkah itu apabila mampu. Sesungguhnya terdapat keberkatan pada nafkah yang diberikan kepada isteri dan keluarga. Meskipun isteri bekerja, nafkah ini tetap wajib diberi. Saya setuju apa yang Dr. Camelia dimaksudkan kepada suami di luar sana. Kalau tak mampu, janganlah kahwin dua, ya. Puan Eliana, apa perasaan Puan sebagai isteri pertama? Dan saya meluah pendapat saya, tidak perlu halang suami balik rumah isteri pertama, tidak perlu halang untuk tidak perlu menurut suami pergi ke rumah isteri kedua. Jadi tak biasa tanpa suami. Satu hari suami memang akan tinggalkan kita bila jodoh dah sampai penghujung, cerai atau mati. Lebih baik kita bersedia dari sekarang. Tidak mahu suami balik rumah sana, kita paksa dia duduk rumah sini. Badan suami ada dengan kita, tapi hati dia ada dekat tempat lain. Biasa sangat suami kau tak isteri lain. Hakikatnya memang suami buat macam tu sebab memang isteri dia tu, walaupun kita rasa kalah kalau suami asyik nak bersama isteri baru. Kita memang dah kalah waktu suami berjabat tangan untuk kami. Pedih sebab cinta suami bukan hanya untuk kita. Perlu ingat, cinta suami bukan hanya untuk madu. Jika isteri baru seorang dah cukup sebagai isteri suami. Dia boleh lepaskan kita so that kita boleh move on dengan bergaya. Tapi hingga ke tahap ini kita masih isteri suami. Kalau saya berada di tempat Puan, saya sedih. Suami lebihkan isteri kedua dia. Saya ingin bertanya sedikit soalan kepada Dr. Camelia. Adakah poligami itu satu pilihan atau takdir? Pada saya, pertanyaan ini sebaiknya dijawab oleh wanita atau isteri di luar sana yang sudah berpoligami. Hanya mereka yang mampu menjawab dengan tepat. Masing-masing mempunyai jawapan yang berbeza sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Hidup, mati dan jodoh, semua itu telah ditentukan olehnya. Manusia hanya dituntut untuk berikhtiar dan bertawakal, saling memberi dan menerima dalam ikatan rumah tangga bahagia, bukan atas alasan saling memiliki, tetapi lebih kepada atas dasar mencintai kerana ilahi. Apa yang pasti pada saat ini, anda adalah seorang isteri dan ibu. Jangan terlalu memikirkan kemungkinan yang belum pasti tentang suami akan berpoligami, terutamanya apabila mereka mendengar berita akan anak saudara terdekat mengalaminya. Semua telah ditetapkan dan kita kena reda. Selepas suami Puan berkahwin satu lagi, adakah suami Puan menjalankan tanggungjawabnya? Ya, suami saya masih gigih ke sana ke sini melengkapkan diri, dan saya amat bersyukur kerana dia berusaha memenuhi dan menjawabnya. Kerja saya dan dah semakin ringan. Dulu balik kerja terus ke dapur, maghrib pun pukul 8. Anak tak sempat diajar mengaji kerana saya fokus sangat pada suami saya dan asyik sibuk dalam kerja rumah. Sekarang suami tiada, di rumah goreng ayam makan dengan kicap pun dah sedap sangat untuk si anak. Tentang nafkah semua, suami saya memberi dan saya tidak perlu membuat terlalu banyak kerja untuk menjaga suami. Terima kasih Puan Eliana dan Dr. Camelia telah sudi berkongsikan cerita tentang isu poligami.
Saya kira kita sudah berada pada penghujung rancangan. Izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada ahli jemputan. Namun apakah daya masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.